Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia sebagaimana biasanya untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di kisah kita yang ketiga tentang kisah pelik tetapi benar. Yang kebanyakannya bagi saya ianya berlaku pada hari kiamat ya untuk kisah-kisah yang di awal perbincangan kitab ini. Dan kisah kita pada malam ini sebentar. Okey. Uh, berada di muka surat kita yang ke-13. Okey. Berada di muka surat kita yang ke-13 bertajuk buku amalan menjadi ringan dan sekeping kad menjadi berat. Macam manakah itu ataupun apakah kisah yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini? Baik, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berapa panjang sangatlah ya. Masih lagi okey lagi kepanjangannya ataupun hadis ini. Kita akan baca satu persatu hadis tersebut sebelum saya menerangkan tentang kisah yang terdapat di dalam hadis ini. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya dengan sanad yang hasan ya. Hadis ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 99 buku catatan amal. Maksud buku catatan amal di sini ialah catatan amal amalan-amalan buruk, itu amalan-amalan dosa. Baik. Daripada Abdul Rahman Al-Ma'afiri, kemudian Summal Hubuli, kemudian Al-Hubuli. Di situ daripada sudut terjemahannya saya lupa ya letak kemudian ya. Dia berkata, dia kata apa? Sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As. Saya telah mendengar Abdullah bin Amr bin al-As dia berkata. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Jadi dalam peristiwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di hadapan seluruh makhluk. Jadi pada hari kiamat nanti ada satu peristiwa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang lelaki di hadapan seluruh makhluk yang menyaksikan apa yang berlaku kepada lelaki itu. Baik, apa yang berlaku di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa dibentangkan bagi lelaki tersebut dengan 99 buku catatan amalan tentang dosa-dosanya. Bukan satu ya, tapi 99. Di mana Nabi juga menerangkan tentang betapa besarnya buku ini ya, besarnya buku ini. Satu, tadi kita sebut 99 ya. Sekarang ada satu, Nabi kata satu buku itu, Nabi kata setiap buku catatan amalan seumpama sejauh mata memandang. Maknanya bukunya besar. Satu saja dah sejauh mata memandang, apatah lagi kalau 99 buku catatan amal yang dimiliki oleh lelaki itu tadi. Baik, lalu
Nabi SAW ceritakan kepada kita. Thumma yaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tanya kepada lelaki ini, atunkiru min hadha, adakah engkau mengingkari apa yang terdapat pada buku ini, iaitu tentang amalan-amalan yang tidak baik yang terkandung pada 99 buku, yang mana setiap satunya sejauh mata memandang, iaitu begitu besar, begitu luas buku itu. Maknanya banyak sangat lah ya. Kalau satu buku dah mengandungi banyak sangat amalan-amalan dosa, kemudian bayangkan 99 buku, tak tertanggung tu sebenarnya. Kan? Tak tertanggung. Dan Allah tanya kepada lelaki ini, adakah engkau mengingkari tentang 99 buku yang sudah dibentangkan di hadapan engkau? Allah tanya begitu kepada dia. Lelaki ini kata apa kepada Allah? Satu lagi soalan, maaf, saya lupa nak baca. Satu lagi soalan yang Allah tanya kepada lelaki ini, atunkiru min hadha syai'an azalamaka katabatil hafizun? Allah tanya kepada dia, uh, adakah para penulisku, iaitu malaikat yang menjaga amal manusia, menzalimimu? Allah tanya. Maknanya, adakah si penulis, iaitu malaikat yang mencatat amal-amal buruk lelaki ini, sehingga 99 buku tu tadi ada menzalimi engkau? Maksudnya di sini, ada tak malaikat ini dia catat apa yang dia tak buat tapi malaikat catat? Itu maksudnya. Lelaki ini jawab di hadapan Allah. Dia kata apa? Fayaqulu la ya Rabb. Dia kata, tidak wahai Tuhanku. Lalu Allah memberi peluang kepada lelaki ini untuk membela dirinya. Dengan satu soalan, Allah kata, afalaka uzrun? Adakah kamu ingin mengatakan sesuatu bagi membela nasib kamu atau membela diri kamu? Dan lelaki ini kata apa? Fayaqulu la ya Rabb. Lelaki ini kata, tidak wahai Tuhanku. Kerana kita begini ya jemaah, di hadapan Allah ini tak guna kalau kita nak kata saya tak buat perkara itu wahai Allah, malaikat ni tipu kita. Tak guna. Sebab dia, maknanya kita nanti di hari kiamat di hadapan Allah, kita tahu dah tak ada gunanya untuk kita membela diri kita. Kita nak cakap apa pun, Allah itu Maha mengetahui. Kan, kalau dah 99 buku tu mencatatkan amal buruk kita, maka itulah yang kita buat. Tak guna kita nak check satu persatu. Kita nak kata, taklah ni bukan saya buat. Hari tu tersilap. Ini salah. Kan, ini memang saya tak sengaja. Itu tak ada alasan sebenarnya. Sebab itu bila Allah beri peluang kepada lelaki ini untuk membela diri dia, dia kata dah tak ada apa dah. Tak ada apa dah aku nak bela diri aku. Wahai Tuhanku, tak ada apa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu, tadi kan saya dah kata Allah itu Maha mengetahui setiap sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu Allah kata kepada lelaki ini, okay? Allah kata kepada dia, fayaqulu, Allah beritahu kepada dia, bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm. Allah kata tidak demikian. Sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Maknanya di sisi Allah itu ada kebaikan lagi yang masih dia buat. Maknanya yang ada dia buat, yang Allah pandang, yang Allah lihat ia sebagai satu kebaikan yang perlu dinilai. Maknanya Allah itu tidak zalim. Kalau ada kebaikan yang seorang hamba buat, maka itulah yang akan Allah lihat. Allah akan lihat kebaikan itu, Allah akan beri ganjaran kepada dia. Lalu di sini, Allah kata apa? Tidak ada kezaliman ke atas kamu pada hari ini. Fatakhruju, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah keluarkan untuk lelaki ini sekeping kad. Sekeping kad ya jemaah. Saya ada kad ke di sini saya nak ambil. Saya tak dekat lah. Kad. Okay, bitaqah. Bitaqah tu maksudnya sekeping kad. Yang mana kalau kita keluarkan kad itu, masih lagi ya berusaha untuk mencari sekeping kad. Okey, okay. Baik.
Okay. Sekeping kad. Sekeping kad ni maknanya macam inilah. Kad tu kan? Sekepingnya. Allah keluarkan sekeping kad untuk lelaki ini di mana pada kad itu ianya mengandungi kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Okay. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sekeping kad itu tertera dengan kalimat itu. Yang Allah lihat ia sebagai kebaikan yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Yang mana Allah kata tidak ada kezaliman pada diri engkau pada hari ini kerana sekeping kad ini. Okey. Jadi lelaki ini Allah kata uhdur waznak. Hadirkanlah timbanganmu. Sekarang Allah nak timbang ni 99 buku catatan amal yang mengandungi dosa-dosanya dan sekeping kad yang ada pada lelaki itu yang mengandungi kebaikan dia. Yang Allah kata, indana hasanatan. Pada kami ada satu kebaikan yang kamu buat. Allah keluarkan sekeping kad ini, okey, yang mengandungi kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga pesuruh Allah. Jadi Allah keluarkan kad ini, lalu Allah minta supaya didatangkan kepada lelaki itu dengan timbangannya. Timbangan ni maksudnya mizan. Mizan yang menimbang amal baik dan amal buruk. Lelaki ini berkata kepada Allah, Ya Rabbi, ma hazihil bitaqatu ma'a hazihi sijillat. Dia kata kepada Allah, wahai Allah, apa nak dibandingkan? Kenapa nak timbang lagi? Kenapa nak timbang lagi? Sebab apa, macam mana saya nak bandingkan? Ini sekeping. Kalau nak dibandingkan dengan 99 buku yang tadi kita kata sifatnya satu buku seluas mata memandang, begitu lebar, begitu besar, maknanya terlalu banyak amal buruknya. Nak dibandingkan dengan sekeping kad ini, apalah nak dibandingkan? Ini kata hamba itu kepada Allah. Wahai Allah, apalah nak dibandingkan dengan sekeping kad ini dengan 99 buku yang satunya sifatnya itu seluas mata memandang, begitu besar, begitu tebal, begitu banyak sangat dosa tu kan? Tapi kita lihat apa yang berlaku. Ini yang ajaibnya jemaah. Yang Allah perlihatkan kepada lelaki itu yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Nabi kata apa? Allah kata kepada lelaki itu, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Allah kata begitu kepada lelaki itu. Walaupun lelaki ini mempertikaikan tadi. Sekeping kad kalau nak bandingkan dengan 99 buku yang besar, tebal dengan dosa-dosa ini, apa? Apa ada? Tak ada apa. Macam tu kan? Dia kata gitulah kepada Allah. Tapi Allah kata kepada dia, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu Nabi SAW menceritakan kepada kita apa yang berlaku seterusnya. Nabi kata di sini, فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةِ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ. Nabi ceritakan kepada kita, lalu diletakkan buku catatan as-sijillat itu tadi. Yang berapa tadi jumlahnya? 99 buku, okey, diletakkan pada satu tempat. Kemudian wal bitaqatu fi kaffah, dan juga sekeping kad itu tadi diletakkan pada satu tempat. Menakjubkan dalam peristiwa ini, apa yang berlaku? Nabi kata fatashat as-sijillat. Nabi kata maka menjadi ringan buku-buku catatan amalan. Buku-buku catatan amalan yang 99 itu tadi, dia menjadi ringan. 99 ya. Kemudian tadi diletakkan sekeping kad itu, sekeping kad ini diletakkan. Okey, apa yang berlaku? Nabi kata wathaqulatil bitaqah. Bitaqah ini sekeping kad dia menjadi berat.
Maknanya Nabi kata di sini, fala yathqul, tidak ada yang menjadi berat. Okey. Lebih berat daripada nama Allah dan selain apa pun. Sebab apa? Pada kad itu tadi ada nama Allah, ada penyaksian lelaki itu tentang keesaan Allah, tentang kerasulan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata itulah yang memberatkan timbangan. Ia tidak boleh untuk melawan 99 buku walaupun ianya besar, walaupun ianya tebal, tetapi masih lagi satu kad ini ia menjadi berat timbangannya. Jika nak dibandingkan dengan 99 buku yang tebal itu tadi. Ini kita kalau fikir ya jemaah daripada sudut logik akal kita, bagaimana 99 kitab itu boleh menjadi ringan? Lalu sekeping kad yang Allah letakkan di atas timbangan, ia menjadi berat. Sehingga yang ini naik, 99 itu turun. Sebab tu Nabi kata apa? Nama Allah itu lebih berat daripada yang selainnya. Tidak ada satu pun yang boleh menandingi betapa beratnya ataupun betapa hebatnya nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu juga tadi Allah kata kepada lelaki itu, pada hari ini tidak ada apa yang akan menzalimi kamu kerana sekeping kad kebaikan yang ada di sisi kami. Baik, hadis ini ringkas sahaja jemaah. Saya akan terus masuk kepada pengajaran yang terkandung di dalam hadis ini. Kalau kita lihat di dalam kitab kita ya, muka surat yang ke-15, ada beberapa pengajaran yang dikeluarkan untuk hadis kita yang bertajuk tadi buku amalan menjadi ringan dan sekeping kad menjadi berat. Baik, kita pergi kepada pengajaran kita pada malam ini berkaitan dengan hadis yang pelik tapi benar itu tadi. Di sini, pertama ya kita lihat akidah yang benar mampu menyelamatkan, minta maaf ya, silap daripada sudut taipan saya. Akidah yang benar mampu menyelamatkan seseorang daripada api neraka di akhirat kelak. Kita lihat tadi ya, lelaki itu dia ada 99 buku yang tebal, buku yang luasnya sejauh mata memandang. Tetapi dia juga memiliki akidah yang benar. Dia ada ungkapan penyaksiannya tentang keesaan Allah, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah amal kebaikan yang ada pada diri dia dan dia memiliki akidah yang benar. Dengan kata lain, bila kita kata dia memiliki akidah yang benar, dia tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Manusia yang hidup dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perbincangan kita pada kisah yang pertama, pada kisah yang kedua, saya dah jelaskan, saya dah tekankan, Allah Subhanahu wa taala akan pandang orang yang mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48, Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang menyekutukannya dengan sesuatu apa jua. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan inilah yang menjadi sebabnya mengapa lelaki itu dia terselamat walaupun dia cuma ada satu kebaikan sahaja pada diri dia. Okey, walaupun dia hanya ada satu kebaikan pada diri dia, tetapi kenapa dia terselamat daripada dosa-dosanya yang begitu banyak itu? Kerana dia memiliki akidah yang benar. Dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Allah kata lagi dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48 itu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampunkan dosa yang lain itu bagi mereka, bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat. Wa man yusyrik billah, dan siapa yang mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman azima. Orang ini sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Orang yang buat dosa besar syirik, iaitu dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa itu. Tetapi kalau dia ada buat dosa-dosa yang lain, okey, contohnya dalam kes kita ini ataupun dalam peristiwa kita di sini, lelaki ini memiliki 99 buku catatan amal yang mengandungi dosa-dosanya. Tetapi dalam 99 buku catatan amal itu, tidak ada satu pun yang dia lakukan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia terselamat daripada azab Allah. Dan sebab itu Allah kata apa? Pada hari ini tidak ada yang akan menzalimimu kerana dia ada sekeping kad yang berat. Kalau nak dibandingkan dengan 99 itu, masih ringan lagi. Kenapa kad itu berat? Kerana kad ini mengandungi pengakuannya yang tulus, yang ikhlas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Sebab itu dia terselamat pada hari kiamat tersebut. Walaupun memiliki 99 buku yang begitu besar, yang begitu luas dosanya. Baik. Okey, ini kepentingannya kita menjaga akidah kita ya jemaah. Kita dalam apa pun keadaan, bila kita menjaga akidah kita, Allah Subhanahu wa taala akan pandang kita. Sebab itu dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "May yusyrik billah", siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atasnya syurga. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, satu ni kena jaga, akidah kita, keimanan kita kepada Allah. Jangan sesekali melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pakai tangkal, kan, gantung benda-benda yang kita yakin boleh menyelamatkan kita. Ini perkara-perkara syirik. Jumpa bomoh, percaya kepada bomoh, apa yang bomoh cakap. Ini semua perkara-perkara syirik yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita rasa kalau syirik tu kita keluar daripada agama. Kita rasa begitu. Tapi sebenarnya ada banyak amalan-amalan yang kalau kita buat, ia boleh menyebabkan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena banyak berhati-hati dalam setiap amalan kita. Okay, dalam setiap amalan kita, supaya kita jaga akidah kita, ia berada pada keadaan yang sentiasa benar, sentiasa bersih daripada hal-hal yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya, pengajaran kita yang kedua dalam kisah kita pada malam ini, iaitu malaikat pencatat amal akan mencatat segala-galanya tentang diri seseorang. Ini kita jangan lupa ini, setiap daripada diri kita ada Allah utuskan dengan malaikat yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Tidak ada satu pun yang tertinggal dalam kehidupan kita ini yang malaikat itu tak catat. Okay, walaupun di sana dia kata di sini ada khilaf dalam kalangan ulama bahawa bukan semua catatan amal, catatan bukan semua amalan yang dicatat oleh para malaikat. Tetapi kita kena, ia perlu menjadi satu peringatan untuk diri kita, masing-masing daripada diri kita, bahawa apa yang kita buat daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah kepada yang sebesar-besarnya, semuanya dicatat oleh para malaikat yang Allah bertanggungjawabkan kepada mereka untuk mencatat. Sebab itu kita lihat tadi, lelaki ini dia dah tak boleh nak mengingkari dah. Kerana itulah keimanan kita ya, jemaah. Dalam hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang menganut agama Islam ini, keimanan kita ialah ada malaikat yang mencatat
setiap satu amalan kita. Tak kira yang baik maupun yang buruk. Jadi kalau kita nak argue pun di hadapan Allah, dia tak guna ya. Walaupun tadi Allah dah ingat, Allah tanya kepada lelaki itu, ada tak sesuatu yang kau nak ingkari? Yang terdapat pada 99 buku catatan amal kau yang teruk ni, yang buruk ini? Dia kata tak ada. Lalu Allah tanya, nak bela tak diri? Nak kata ke malaikat ini silap ke dan sebagainya? Dia kata tidak ada. Kenapa? Kerana itulah keimanan kita kepada Allah. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan untuk setiap daripada diri kita ada malaikat yang mencatat amal buruk dan amal baik kita. So bila kita sampai di akhirat kelak, kita nak argue di hadapan Allah, kita kata apa? Waste time dah jemaah. Tak guna kita nak argue. Sebab apa yang dicatat itu adalah perkara yang benar. Tidak ada typo, kita katakan. Tak ada error, tak ada typing error ke apa yang ada pada malaikat yang mencatat ini. Jadi kita tak boleh nak beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang berlaku kepada lelaki itu tadi. Seterusnya, pengajaran kita yang ketiga. Okey. Pengajaran kita yang ketiga, catatan amal kebaikan akan diletakkan di satu bekas dan amal buruk di bekas yang lain. Maknanya tidak akan dicampur. Okey, tidak akan dicampur. Amal buruk diletakkan satu tempat, amal baik diletakkan pada satu tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggabungkan amal buruk dan amal baik kita. Maknanya diletakkan pada bekas yang asing lalu ditimbang. Di sinilah masuk kepada pengajaran kita yang terakhir di situ, timbangan iaitu al-mizan digunakan untuk menimbang amalan-amalan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ianya berlaku di hadapan seluruh manusia sebagaimana lelaki itu tadi, dan proses timbangan ini dilakukan secara telus. Tidak ada perkara-perkara yang boleh kita kata tak adil berlaku pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengadili dengan seadil-adilnya setiap hamba-Nya pada amal baiknya dan amal buruknya. Kalau dia buat perkara yang buruk, diberikan dengan balasannya setimpal. Dia buat perkara yang baik, diberikan balasannya setimpal. Dan dilihat manakah yang paling banyak, amal buruknya ataupun amal baiknya. Dan setiap daripada diri kita akan ada proses ini ditimbang setiap amalan kita. Dihisap setiap amalan kita. Walaupun nanti di akhirat kelak ada di kalangan hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan daripada hisap, yang mereka masuk ke dalam syurga Allah tanpa penghisaban. Ada di kalangan hamba Allah yang begitu. Dan kita wallahu a'lam, kita tak tahu keadaan kita bagaimana. Adakah kita terlepas daripada hisap? Kalau kita tidak terlepas daripada hisap itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Dan prosesnya adalah proses yang adil. Namun, ini yang kita nak ambil pengajarannya, setiap daripada diri kita pastikan ada kebaikan yang kita buat dalam kehidupan kita ini. Amal soleh yang kita lakukan. Okay, jangan sampai kita ni tak beramal langsung sehingga tidak ada satu amalan pun yang boleh menyelamatkan kita ketika berlaku proses timbangan amal itu tadi. Lelaki ini Masya Allah Tabarakallah, walaupun dia ada banyak dosa yang dia lakukan, tapi kita lihat di situ ada amalan yang berat, satu amalan yang berat yang dia buat dalam hidup dia, iaitu dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita lihat bagaimana pentingnya menjaga akidah, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisah kita yang pertama dan yang kedua kita lihat, walaupun mereka itu yang pertama, walaupun dia lelaki yang terakhir yang keluar daripada neraka tu, kalau masih ingat lagi, dia di kalangan penghuni neraka, tetapi kenapa Allah masukkan dia dalam syurga? Pengakhirannya Allah masukkan dalam syurga kerana dia menjaga akidahnya. Dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tertancap dengan penuh keikhlasan dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Begitulah yang perlu kita tancapkan juga dalam hati kita ini jemaah, menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita agar ia sentiasa bersih daripada kesyirikan yang akhirnya menjadi amalan kita yang paling berat
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita agar kita tidak sesekali melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.